So, 2 persons murdered. Is anyone suspected? Constable, how much of your superiors explained to you? Only that they were slain, their heads found severed. Their heads were not found severed. Their heads were not found at all. The heads are gone. Taken. Hello semuanya, selamat datang ke channel Gila Film bersama Bat. Apa khabar korang hari ni? Bat harap semuanya sihat walau di mana korang berada. Filem yang akan Bat ceritakan hari ini adalah sebuah filem lakonan Johnny Depp aka Ketua Lanon Jack Sparrow dan heroinnya Christina Ricci yang dikeluarkan pada tahun 1999 iaitu Sleepy Hollow. Filem ini mengisahkan tentang hantu tanpa kepala yang membunuh dengan mengambil kepala korbannya. Tanpa tengok kiri kanan lagi, jom kita tonton. Pada awal abad ke-18, cerita dimulakan dengan sebuah kampung yang dinamakan Sleepy Hollow. Seorang tuan tanah yang kaya sedang melalui satu jalan yang dikatakan seram dan berhantu, mendapati pemandunya telah mati dengan kepalanya dipenggal. Dia pun meloncat daripada kereta kudanya, tapi tiba-tiba inilah filem Sleepy Hollow. Sementara itu, seorang polis forensik muda yang bernama Ichabod Crane, ini orangnya, beliau sangat tidak setuju dengan para penguasa polis dan para hakim di tempatnya yang selalu menangkap penyenayah tanpa melakukan penyiasatan terlebih dulu, apalagi yang belum tentu bersalah pun dihukum mati tanpa perlu melihat bukti yang ada. Dalam satu kes perbicaraan, Crane telah meminta hakim untuk menggunakan akal fikirannya dalam menentukan seseorang itu bersalah atau tidak. Namun hakim yang keras kepala itu telah mencabar Crane untuk pergi ke satu desa yang terpencil bernama Sleepy Hollow, di mana jika dia berjaya untuk menyelesaikan satu kes yang sedang berlaku di sana, maka hakim itu akan mengubah sistem perbicaraan untuk mengikut seperti apa yang Crane cadangkan. Will you do this? I shall. Dengan menggunakan kereta kuda, Crane pun pergi ke kampung yang terkenal berpuaka itu, di mana korang semua perlu tahu, walaupun Crane adalah seorang yang tidak mempercayai perkara-perkara tahyul dan senantiasa berfikiran rasional, tapi sebenarnya dia adalah tergolong di dalam orang yang penakut. Sesampainya di sana, Crane pun terus datang ke sebuah rumah yang sedang mengadakan pesta keramaian, yang mana rumah tersebut adalah milik seorang tuan tanah yang kaya raya, Balthus Van Tassel. Ini orangnya, dan di hadapan Van Tassel dan orang-orang tua di kampung itu, dia menjelaskan kedatangannya adalah untuk menyiasat kematian 3 orang yang kepalanya dipenggal, dan dengan pengalaman dan peralatan forensik yang dibawanya, dia yakin dia akan dapat menyelesaikan kes itu dan membuktikan tiada unsur-unsur tahyul seperti yang dikatakan oleh penduduk desa. Murder needs no ghost come from the grave. How much of your superiors explained to you, Constable? Seeing is believing. Tuan Van Tassel tidak bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh Crane itu, dengan mengatakan kes ini tidak akan dapat diselesaikan dengan cara sains apapun, kerana mereka semua yakin kematian itu disebabkan oleh hantu tanpa kepala. Heads were not found severed. Their heads were not found at all. Taken by the headless horseman. Taken back to hell. Sekitar 40 tahun lalu, terdapat seorang askar upahan yang sering dapat mengalahkan lawannya dengan memotong kepala. Dia sengaja mengasah giginya menjadi lebih tajam untuk menambah lagi keganasan penampilannya. Battle was joined. There you'd find him. In Daredevil. Satu waktu ketika dia dikejar polis dan kudanya telah mati, dia melarikan diri ke dalam hutan yang tidak jauh daripada kampung Sleepy Hollow ini, di mana dia sempat bertemu dengan 2 orang budak kecil yang secara tidak sengaja memberitahukan lokasinya, sehingga polis berjaya memenggal kepalanya menggunakan pedangnya sendiri. They chopped off his head with his own sword.
Di waktu yang sama, seorang penjaga pondok pengawal sangat terkejut bila melihat asap tebal yang menyelimuti sekitar hutan, dan tanpa diduga penunggang kuda tanpa kepala itu pun muncul dan memenggal kepala penjaga pondok pengawal itu, menjadikannya mangsa keempat hantu penunggang kuda tanpa kepala. Esok paginya, Crane terus menyiasat di tempat kejadian. Dengan ditonton oleh tuan tanah Van Tassel dan penduduk kampung, Crane menggunakan alat-alatnya yang ketika itu dianggap sangat moden, memeriksa jasad penjaga pondok pengawal, namun tidak berjaya mendapatkan sebarang petunjuk siapa yang melakukan pembunuhan itu. Ketika mayat penjaga pondok pengawal itu dikebumikan, hakim desa itu mengatakan kepada Crane yang sebenarnya terdapat 4 orang korban sebelumnya, bermaksud 5 orang telah mati sebenarnya, termasuk penjaga pondok pengawal. Mangsa yang keempat sebenarnya adalah seorang janda yang apabila diperiksa terdapat satu kesan terbelah di perutnya. Lalu Crane memutuskan untuk membedah siasat dan akhirnya menemukan satu fakta yang menarik bahawa janda itu sedang mengandung ketika dia mati. Walaupun begitu, Crane masih belum mendapat sebarang bukti siapakah yang melakukan pembunuhan ini. What did you find out, Constable? The widow Winship was with child. Malam itu, setelah habis kerja, Crane pun pulang ke tempat penginapannya. Ketika melalui sebuah jambatan kecil, tiba-tiba muncullah penunggang kuda tanpa kepala, lalu mengejar Crane sampai ke tengah hutan dan melontar Crane dengan sebuah labu berapi yang membuat Crane terjatuh daripada kudanya. Tapi rupanya itu hanyalah perbuatan sekumpulan pemuda nakal yang tidak suka Crane berada di kampung itu. Memperkenalkan anak tuan tanah Van Tassel, iaitu Katrina Van Tassel. Ini orangnya. Katrina menceritakan kisah ayahnya yang sebenarnya bukanlah daripada keturunan orang yang kaya, tapi ada seorang tuan tanah yang sangat kaya, iaitu Van Garrett, yang meninggal dunia di awal cerita tadi, di mana Van Garrett sangat menyayangi ayahnya yang bekerja rajin dan setia, lalu mengangkat Van Tassel menjadi saudaranya dan mewasiatkan seluruh hartanya pada Van Tassel. My father worked hard for his family and prospered and built this house. Malamnya, Crane meneruskan penyiasatan dengan berjumpa hakim desa itu untuk bertanya macam mana dia tahu si janda itu sedang mengandung, sedangkan dia seorang janda yang tidak mungkin hamil jika tanpa burung suami menyuntiknya. Tapi si hakim mengatakan yang si janda itu pernah menemuinya untuk menceritakan tentang orang yang telah mengandungkannya. Entah siapalah dia, tapi Crane yakin lelaki yang mengandungkan si janda itulah yang membunuh semua kelima mangsa kerana mungkin tidak mahu bertanggungjawab ke atas bayinya dan terpaksa membunuh semua korban lain untuk menutupi perbuatannya. I deduce you are the father. I'm not the father. Did she tell you the name of the child's father? Walaupun teori Crane agak masuk akal, namun motif pembunuhan tidak terlalu kuat. Hakim berkeras bahawa hantu tanpa kepala lah yang membunuh semua mangsa. Namun tanpa disangka, tiba-tiba muncullah hantu tanpa kepala yang asli, memenggal kepala hakim tepat di depan Crane, membuatkannya ketakutan dan pengsan waktu itu juga. Ketakutan membuatkan Crane tidak mahu makan dan keluar bilik. Namun setelah membayangkan wajah Amber Heard dan mengatasi ketakutannya, dia akhirnya keluar daripada bilik dan mengatakan dia akan pergi ke kubur hantu tanpa kepala kerana dia berpendapat walaupun hantu dan kuasa gaib itu wujud, namun pasti ada seseorang yang jahat yang telah memuja dan membangkitkan roh hantu tanpa kepala itu untuk tujuan yang jahat. Who's with me? Me? Ditemani anak mendiang penjaga pondok pengawal yang kini menjadi pembantu peribadi Crane, mereka berdua nekat untuk pergi ke sebuah gua di dalam hutan, di mana di dalamnya terdapat seorang perempuan yang seperti dukun yang dirantai penduduk kampung kerana dianggap gila. Well, I'm here to find him. Walaupun belum pasti perempuan dukun itu dapat membantunya, namun Crane tetap meminta bantuan perempuan itu untuk menelik untuk mencari tahu di mana mayat hantu tanpa kepala itu dikuburkan. He rides to the hollow and back. You seek knowledge of another world? I can show you. Walaupun sempat menakutkan Crane separuh mati, tapi dukun itu sudi memberitahu di mana mayat hantu tanpa kepala itu ditanam. Terus Crane dan pembantunya bergegas ke tempat itu. Namun dalam perjalanan dia bertemu dengan Katrina yang datang kerana risau keselamatannya. Pardon my intrusion. I
think you'd better come and look. Mereka pun sampai di satu pokok mati. Di tempat itulah mayat hantu tanpa kepala itu ditanam. Crane memotong akar pokok tersebut, lalu keluarlah kepala mangsa-mangsa hantu itu. Tiba-tiba, hantu itu keluar daripada pokok dan menuju ke kampung, di mana kita akan melihat keluarga bidan kampung yang sebentar lagi akan masuk tidur. Namun hantu itu masuk ke dalam rumah mereka dan memotong kepala mereka semua. Pemuda nakal yang menakut-nakutkan Crane tempoh hari pun kebetulan berada di situ. Dia pun cuba untuk membunuh hantu tanpa kepala tersebut, tapi malang nasibnya kerana memang dasar hantu tikam tak mati dan tidak mungkin dibunuh dua kali. Lantas kepala pemuda itulah yang dipenggalnya. Crane yang kali kedua melihat aksi mengerikan itu pun terpaksa pengsan sekali lagi, dan kini dia dirawat oleh isteri baru Tuan Van Tassel bernama Lady Van Tassel, yang bermakna dia juga adalah ibu tiri pada Katrina. Where is Katrina? She watched over you till dawn. Setelah pulih, Crane pun melakukan cara yang biasanya dilakukan oleh Sherlock Holmes, iaitu mengumpulkan semua bukti dan petunjuk, kemudian mencari kaitan antara satu bukti dengan bukti lainnya, di mana kemudian dia mendapat satu petunjuk, iaitu mangsa pertama Van Garrett yang telah mewasiatkan semua hartanya kepada Van Tassel. Lalu dia pun pergi ke pejabat daerah untuk membuktikan hipotesisnya. Come with me. Where? To Notary Hardenbrooks. Di situ terbukalah cerita sebenarnya Van Garrett pernah membuat surat wasiat untuk memberikan semua hartanya kepada si janda kerana telah mengandungkan anak hasil daripada hubungan gelapnya dengan Van Garrett, dan mereka telah bernikah secara senyap-senyap. Old Van Garrett secretly married the widow and left everything to her. But we four were drawn in against our will. Namun selepas kematian Van Garrett, pegawai daerah, hakim, padri dan Van Tassel sendiri berkomplot untuk menukar surat wasiat kerana tidak mahu harta Van Garrett yang banyak jatuh kepada si janda yang tidak jelas asal-usulnya, dan mereka berpakat menukarkan nama surat wasiat itu kepada Van Tassel yang dianggap sebagai saudara terdekat kepada Van Garrett. Macam tu ceritanya. So the new will stood between the Van Garrett fortune. Oleh itu, Crane berpendapat penjahat utama dalam cerita ini adalah Van Tassel yang berniat menghapuskan semua orang yang tahu mengenai penyelewengan surat wasiat tersebut. And Van Garrett's next of kin, Baltus Van Tassel. Balik dari sana, Crane terus menyediakan surat pertuduhan untuk Van Tassel yang akan dikirimkan ke New York. Tiba-tiba dia mendengar satu suara daripada luar, lalu dia dan pembantunya pun terus mengikut orang itu sampai ke dalam hutan, dan rupanya orang itu adalah ibu tiri Katrina yang juga isteri baru Van Tassel yang sedang melakukan perselingkuhan dengan seorang paderi desa. Tak mahu masuk campur dengan skandal tersebut, Crane pun pergi dari sana dan tanpa sengaja telah terjumpa Katrina yang sedang membakar surat pertuduhan ayahnya. Sebagai anak yang solehah, Katrina tidak rela ayahnya dituduh melakukan pemujaan untuk membangkitkan hantu tanpa kepala kerana walaupun ayahnya gatal berkahwin baru, tapi dia tidaklah sekeji hingga sanggup membunuh orang lain. I think you have no heart. And I had a mind once to give you mine. Goodbye, Ichabod Crane. Tiba pada hari Ahad ketika semua orang berkumpul di gereja, dan ketika Van Tassel mengajak isterinya untuk pergi, tiba-tiba muncullah hantu tanpa kepala di belakang isteri Van Tassel, membuatnya segera cabut waktu itu juga. Van Tassel mengingatkan penduduk kampung untuk segera masuk ke dalam gereja kerana hantu tanpa kepala sudah datang dan membunuh isterinya, dan ternyata hantu tanpa kepala itu tidak mampu masuk ke dalam kawasan gereja kerana akan menjadi hancur seperti debu. Di dalam gereja, Van Tassel terlibat dengan satu pertengkaran dengan penduduk kampung di mana mereka menuduh Van Tassel yang telah memuja dan membangkitkan hantu tanpa kepala. Kerana merasa terancam, Van Tassel pun mengeluarkan sepucuk pistol dan tidak sengaja tertembak penduduk kampung dan padri. Tiba-tiba tubuh Van Tassel telah ditembusi oleh satu kayu tajam yang dilontarkan hantu tanpa kepala. Akhirnya kepalanya pun dipenggal dan dibawa pergi oleh hantu tanpa kepala.
Waktu itulah Crane ternampak simbol mata setan yang telah dilukis oleh Katrina dan menganggap Katrina lah sebenarnya penjahat kes ini kerana marah dengan bapanya yang berkahwin baru dan bercadang membolot harta Van Garrett untuk dirinya sendiri. Merasakan kes itu telah selesai, Crane membuat keputusan untuk kembali ke New York dan membuat pertuduhan ke atas Katrina sebagai orang yang bertanggungjawab membangkitkan roh hantu tanpa kepala. Semasa dalam perjalanan, Crane membaca satu buku milik ibu Katrina yang secara tidak sengaja dibawanya bersama buku-buku penyiasatannya dan terbaca mengenai simbol mata setan yang dilukiskan Katrina semalam. Barulah dia sedar yang simbol itu sebenarnya adalah untuk melindungi orang yang dicintainya. Crane pun telah berpatah balik kerana dia baru menyedari bahawa penjahat sebenar yang telah membangkitkan roh hantu tanpa kepala itu adalah ibu tiri Katrina, iaitu Lady Van Tassel. When this cut was made, this woman was already dead. Sementara Crane dalam perjalanan, Lady Van Tassel telah memberikan ubat tidur kepada Katrina dan membawanya ke satu tempat untuk menunggu hantu tanpa kepala menebas lehernya. Head. Forehead. Awake at last. Lady Van Tassel menceritakan segalanya kepada Katrina. Tujuannya membangkitkan roh hantu tanpa kepala adalah untuk membalas dendam kerana rupanya dulu orang tuanya bekerja dengan Van Garrett, bertahun-tahun kerja dengan rajin, tapi akhirnya keluarga Lady ini telah dihalau keluar kerana ibunya dituduh mengamalkan ilmu sihir. Mereka telah dihalau oleh penduduk kampung dan tinggal di hutan dengan kemiskinan dan kelaparan. No one in this God-fearing town would take us in because my mother was suspected. Hingga satu hari ketika dia dan adiknya sedang mencari kayu api, Lady kecil itu telah melihat pembunuh upahan itu dipenggal dan ditanam. Lalu apabila dewasa, dia pun belajar ilmu sihir daripada ibunya dan memutuskan untuk bekerjasama dengan syaitan untuk membangkitkan roh pembunuh upahan itu dan membalaskan dendam kepada orang kaya Van Garrett dan seluruh kaum kerabatnya, termasuk si janda yang berkahwin dengan Van Garrett. Seterusnya merampas harta yang diwariskan oleh Van Garrett kepada Van Tassel, iaitu ayah Katrina. Your mother's sick nurse and put her body into the grave. Dengan bantuan pembantu Crane, Katrina pun cuba melarikan diri daripada sana. Di saat yang sama, Crane juga telah datang untuk membantu. Tiba-tiba datanglah hantu tanpa kepala. Tapi Crane yang mempunyai pengalaman sebagai lanon dengan pantas membawa Katrina ke tingkat atas dan terus membakar kincir angin itu hingga meletup. Menyedari hantu itu masih belum mati, mereka bertiga pun dengan pantas menuju ke tempat mayat hantu itu ditanam dan terjadilah adegan kejar-mengejar dengan hantu tersebut. Ketika mereka sampai, si Lady telah berada di situ dan sempat menembak Crane yang terkena di bahu. Tapi kerana dia mempunyai pengalaman berperang dengan lanon, Crane dengan pantas merampas tengkoraknya dan memulangkannya kembali kepada tuannya, iaitu arwah si pembunuh upahan. Kemudian si Lady pun mendapat balasan daripada perbuatan jahatnya, iaitu dibawa oleh roh pembunuh upahan itu ke alam gaib dan kes ini secara rasminya pun selesai. Kerana tidak mempunyai siapa-siapa lagi di kampung, Crane pun membawa pembantunya dan Katrina ke kota New York. Mereka tinggal di sana dan bahagia selamanya. Cerita pun tamat. Melihat di awal filem, mula-mula Bart memikirkan yang filem ini adalah sebuah filem penyiasatan yang tidak mempunyai unsur mistik dan tahyul. Tapi setelah menonton cerita ini ke akhirnya, tak sangka memang betul-betul hantu ada dalam cerita ni. Jika korang mempunyai sebarang pendapat, sila tulis di ruangan komen. Sekiranya cerita ini menarik, jangan lupa like dan subscribe. Sekian dulu daripada Bart dan jumpa lagi di video seterusnya. Bye-bye. And now, go behind the scenes to explore the filmmaking secrets of Sleepy Hollow. Meet the cast, live the legend, witness the stunts,
and experience the state-of-the-art special effects. Murder! The Horseman's killed again! All right, let's go. Director Tim Burton, who brought his unique imagination to such films as Beetlejuice, Batman, and Edward Scissorhands, travels back in time to tell the haunting legend of Sleepy Hollow. 3 persons have been murdered there with the head lopped off. It's one of the first, and like any good fairy tale, it's sort of part of your subconscious. I thought it was sort of creepy. All right, let's try it. It had a good, healthy mix of excitement. I mean, I think that that's something that is always interesting, trying to mix all of those things together. So it's something that's a fun thing to try to do. And action. At the center of the story is Ichabod Crane, a constable from New York City who is sent on a special mission. First meet Ichabod. His superiors send him to Sleepy Hollow to investigate these murders. A lot of people are dying. Mental crime solving. He knows how to find blood with these special powders. This is most irregular, Constable. And doing an autopsy, which at the time was not widely accepted. You'll need to operate immediately. Operate. She's dead. When we say operate, we mean, of course, I will need the operating table.